Okay, saya record ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 sains. Okay. So hari ini kita nak belajar mengenai bantuan kecemasan yang kedua iaitu Heimlich Maneuver. Okay, Heimlich Maneuver ni adalah suatu bantuan kecemasan yang mana kita lakukan hanya untuk apabila individu tu tercekik. So Heimlich Maneuver ni dia tak sesuai kalau dia lemas ke, kena renjatan elektrik ke, dia tak sesuai. So yang sesuai adalah seketika nak selamatkan individu yang tercekik. Sebenarnya Heimlich Maneuver ni dapat daripada namanya yang discover benda ni adalah Dr. Henry Heimlich, iaitu dia adalah seorang pakar bedah toraks yang telah menemui kaedah Heimlich Maneuver. Dia telah menemui kaedah Heimlich Maneuver. Kalaulah dalam keadaan yang tercekik tadi, so kamu nampak orang tu makan laju-laju kan, tiba-tiba dipegang. Macam mana kita nak tahu dia tercekik? So dia ada beberapa keadaan, situasi di mana kita nampak bila mana kaedah Heimlich Maneuver ni kita boleh apply, kita boleh gunakan. Yang pertama, bila kamu nampak dia pegang leher dia. Memegang leher dengan kedua-dua tangan dan dia tidak boleh bercakap, dia rasa batuk, dia nak cuba untuk keluarkan makanan yang tersumbat tersebut, ataupun kulit, bibir dan kuku dia kelihatan biru dan hitam dan sukar bernafas. Macam yang semalam tu untuk CPR, bila mana kita nak bagi bantuan CPR? Bila dia tak ada denyutan nadi, dia tak bernafas. So kalau itulah, pada masa itulah bantuan CPR akan diberikan. So macam mana seorang tu boleh tercekik? Mana kita nak tahu dia tercekik? Apabila seorang tu makan. Apabila seseorang itu makan makanan, dia makan. So, kalau kamu lihat dekat sini kan. Kamu tengok kat sini. Kalau tengok kat sini, dia makan makanan. Dia makan kat sini kan. Dia makan. Lepas tu dekat epiglottis ni, epiglottis dia ni akan berlipat. Yang ni. Ini kita panggil epiglottis akan terlibat dan menutup saluran pernafasan yang kita panggil sebagai trakea. Makanan ni dia akan terus masuk, terus akan bergerak pergi ke esophagus sepatutnya dan menuju ke perut. Epiglottis ni dia berlipat. So bila makanan dia masuk, sepatutnya dia akan masuk terus ke esophagus, terus ke perut. Kalau makanan itu tersekat dekat salur pernafasan dekat trakea kamu ni, so saluran pernafasan, so itulah yang terjadinya yang kamu rasa tercekik. Tercekik. So bila tercekik, kamu boleh bernafas ke? So kamu tidak boleh bernafas dengan baik. Kamu akan cuba nak keluarkan benda tu. Ini kira macam makan tak baca bismillah lah. Gitu. Kadang-kadang baca bismillah pun kena cikgu. Betul. So apa pentingnya Heimlich Maneuver ni? So tadi kalau CPR tadi pentingnya untuk membantu peredaran darah, untuk membekalkan oksigen, So tapi Heimlich Maneuver tu lebih kurang sama juga. So kita tahulah badan, otak, sentiasa kita memerlukan oksigen. Oksigen ni daripada udara yang kamu sedut masuk dalam paru-paru. Oksigen ni juga akan diserap ke dalam seluruh sel badan termasuklah otak. Otak tu penting. Otak mesti menerima oksigen. Sebab itu kenapa kalau kamu ngantuk, kadang-kadang dengan Google Meet cikgu ni pun kamu rasa macam mengantuk. Sebab apa? Oksigen tak sampai dekat otak. So namun jika seorang itu tercekik, saluran pernafasan akan tersumbat. So dia akan menghalang oksigen ke paru. So keadaan ini menyebabkan oksigen tidak cukup dihantar ke otak. Jika bantuan kecemasan lambat diberikan, mangsa yang tercekik itu akan mengalami kerosakan otak ataupun lagi buruk dia akan mati.
So oksigen macam CPR tadi. Bila oksigen tu tak sampai dekat otak, okay, dia tak sampai ke otak, so apa punya otak kamu tu akan mati. Okay, kemungkinan kamu akan kerosakan otak, rosak betul biasa-biasa tau. Kerosakan otak ini dia akan menyebabkan kamu akan jadi seorang yang paralyzed ataupun seorang yang cacat kemudian hari. So kena hati-hatilah. Okay, kemudian semalam kita belajar CPR ada 5 step. Okay, sekarang kita lihat Heimlich maneuver ni pula. Okay, kita ada berapa step. Okay, jom kita lihat step yang pertama. Okay, kamu nampak ada orang yang bercekik ataupun dia nampak dia pegang dia punya leher. So kalau kamu lihat yang pertama, okay, kamu kena berdiri kat belakang mangsa, bongkokkan badan. Okay, badan mangsa ni kamu bongkokkan dia. Okay, bongkokkan ke depan sikit. Dan tangan kamu kena buat macam ni lah. Kelilingkan tangan dekat belakang mangsa dan genggam tangan kanan. Okay, kita nak kuat ni, tangan kanan tu kita nak tolak tu benda tu balik. Okay, so tangan kanan tu kita genggam. Okay, kemudian kamu letakkan genggaman tangan kanan di atas pusat. Ini penting. Selalu soalan dia akan tanya, okay, kat mana kita nak letak genggaman tangan? So, genggaman tangan tadi kamu letakkan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Pusat dengan bawah rusuk mangsa. Okay. So, letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Ni tangan kiri kan? Ya, ni tangan kanan kan? Tangan kanan genggam, tangan kiri letak. So, ini genggam, ini letak ke atas. So, kita nak tolak nanti ni. So, step yang keempat, tekan. So, maksudnya sentak kuat dengan cepat dan tekanan diberikan akan menambahkan tekanan di dalam paru menyebabkan benda asing tertolak keluar. InsyaAllah akan tertolak keluar. Okay, selain daripada yang tadi tu, kita genggam tangan tolak dekat dia punya atas pusat tu. Selain daripada itu, okay, jika kamu seorang-seorang kat rumah, okay, kamu rasa kamu tercekik, so, macam mana cara kamu nak selamatkan diri kamu? Okay, dengan meletakkan tangan kamu, ni nampak tangan tadi, okay, di atas pusat. Jangan bawah pusat pula, di atas pusat, di bawah rusuk. Dan kamu bongkokkan kamu punya badan, okay. Cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dan bongkokkan badan. Okay, kalaulah kamu tak ada tenaga, cari objek separas pinggang. Okay, contohnya kerusi ke meja. Macam ini dia guna kerusi. Okay, dan tolak badan seluruh tenaga kepada objek tersebut. Okay, nanti cubalah kat rumah macam mana. Okay, so itulah Heimlich maneuver. Okay, so kita lihat ada tak satu video. Macam saya dah tengok kejap. Ada tak video yang berkaitan dengan ni? So saya tengok sekejap ya. Okay, sambil-sambil saya cari video ni, cuba. Okay, Farid. Farid ada? Farid ada? So sebenarnya kan saya kena cuba apa nombor-nombor yang saya suka lah kan. Aku tahu. Yang lain. Okay, cuba kamu tengok video yang cikgu nak paparkan ini. I'm Brianna, and today we are going to discuss the things you need to know to find Yeah. So the first time for children, and then if they are green, they are able to breathe, but not in order to make this with your thumb pointing back against your head. Midline between ring and cross that fist with your other hand
Okay, letak dekat bawah atas pusat. up quickly until the object is expelled. If a person loses consciousness, it needs to be moved to the ground to get secure. Okay, faham ke? Faham ke apa benda yang diajar tu? Azilah, Sikit. faham sikit. Okay, kita tengok satu video. Okay, tak apa. Kita lihat satu lagi. Okay, cikgu dah send dekat kamu punya Telegram. Okay, cikgu ada send dekat Telegram kamu. Okay, jom kita buka sama-sama. Okay, so saya ada buka ini. Okay. Okay, Azilah nampak tak? Azilah nampak tak video cikgu? Nampak ya? Okay, nampak ya. Sorry. Okay. Kita tengok. Ni bahasa Melayu. Kaedah Heimlich maneuver tercekik. Okay, letak tekan dekat atas pusat. Tangan nanti digenggam, yang tangan kanan genggam, yang ini tangan kiri. So kamu tolak. Nampak? So itu kaedahnya. Okay, so kamu boleh scan dekat buku teks kamu. Okay, kalau kamu dah dapat buku teks hari ni, nanti kamu scan ya. Megat okey Megat? Oh, Okey, Megat. cikgu. Okey, Megat faham apa Megat? Macam mana nak buat? Boleh lah. Okay, Heimlich maneuver tu dia waktu bila kamu nak bagi bantuan tu? Waktu ketika bila? Situasi apa tadi? Cekik. Okay. Kalau CPR tu tadi pula? Macam mana CPR yang semalam kita belajar? Untuk orang lemas. Lemas. Okay. Untuk orang yang lemas. Okay. So kita lihat. Okay. Kemudian kita lihat latihan dalam buku teks. Okay. Kita nak cuba buat. Okay. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia tanya, okay, boleh tulislah dalam buku kamu, okay, kalau tu tulis buku kamu. Okay, yang pertama, terangkan maksud Heimlich maneuver. Okay, Megat, apa maksud Heimlich maneuver tadi? Okay, cuba baca dekat dalam buku teks yang cikgu tunjuk ni. Okay, apa maksud Heimlich maneuver? Megat? Heavy maneuver ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. So nanti dalam kamu punya latihan salin yang ini. Heimlich maneuver ialah bantuan kecemasan yang dilakukan menyelamatkan seorang individu yang tercekik. Terima kasih Megat. Okay, kita lihat soalan nombor 2. Okay, kita lihat soalan nombor 2. So, soalan nombor 2, Amirul sedang makan di restoran dengan Datuk. Tiba-tiba Datuk dia menunjukkan tanda tercekik. Okay, apakah yang perlu dilakukan oleh Amirul untuk menolong Datuknya? Okay, penerangan anda hendaklah merangkumi semua langkah yang diambil. Okay, Azilah. Cuba Azilah terangkan balik macam mana. Boleh tak si Amirul tadi ni, dia buat Heimlich, bantuan kecemasan Heimlich maneuver kepada Datuk dia ni? Boleh. Boleh. So macam mana Amirul tu nak buat? Mula-mula dia buat apa? Bongkokkan badan atuk je. Bongkokkan badan atuk dia. Lepas tu tangan. Keliling badan atuk dia. Tangan tu buat macam mana Azilah? Sebelah kanan macam mana? Belah kiri macam mana? Belah kanan? Belah kanan genggam, belah kiri Letak letak atas. Tangan kanan. Kemudian Azilah nak letak kat mana tangan tu? Dekat antara pusat. Di antara pusat dengan bawah merusuk. Okay. Kemudian dia nak buat apa? Lepas tu? Kan dia punya tu. Dia kena buat tekan. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat. Lepas tu tekanan diberikan, menambahkan tekanan. Okey, terima kasih Azilah. So,
Betul Azilah. Terima kasih Azilah. Okay, soalan nombor 3. Apakah kepentingan mempelajari kaedah Heimlich maneuver? Farid. Farid, apa kepentingan belajar Heimlich maneuver ni Farid? Cuba baca dalam cikgu yang bagi tunjukkan ni. Yang pertama apa? Farid. Farid. Ada ke? Farid dah tak ada ke? Megat, cuba baca Megat. Okay, apa kepentingan Heimlich maneuver Megat? Kalau dia tercekik Megat, okay, apa yang terjadi? Boleh tak oksigen tu sampai kepada otak? Tak boleh tersumbat. So tersumbat. So oksigen tak boleh sampai ke otak. So pernafasan kamu akan tersumbat lah. So dia akan halang. So apa yang akan terjadi kalau oksigen tak sampai ke otak? Kerosakan otak dan mengakibatkan kematian. Dia akan mengalami kerosakan otak dan mengakibatkan kematian. Okey. So itu sahaja kelas kita hari ini. Okey, nanti untuk next class 4 beta atau 4 omega hari apa ya? Hari Khamis. So hari Khamis nanti kita akan jumpa lagi. Sebelum kita jumpa lagi untuk mengenai hari Khamis, Megat dah beli buku dah? Buku kerja dah beli dah? Dah. Azilah pun dah beli kan Azilah? So tolong buat, sambung yang semalam. Semalam kita buat muka surat 16 sampai 19. So hari ni kita buat muka surat 20 sampai 22. 20 sampai muka surat 22. Boleh ya? Megat, Azilah dan Farid. Kemudian nota, macam mana nak buat nota? Nota buat ringkas saja. Yang pertama cikgu nak kamu bagi maksud dan macam mana situasi dan kaedah dia kamu bagi saya ada berapa kaedah tadi? Ada 4 step. Buat ringkas je. Tak payah nak panjang-panjang pun. So itu sahaja kelas kita hari ini. So kita jumpa untuk lain hari. Pastikan buat kerja sekolah, buku pertama, buku kerja. Kita nak buat sama-sama? Ada lagi masa ni? Megat nak buat sama-sama ke nak buat sendiri yang berhad? Tak tahulah. Tahulah. Cuba Megat buka buku muka surat 20. Buka. Azilah buka Azilah. Yang pertama definasi tu. Kalau contohnya kan Megat, hari ni Megat buat. Hari ni berapa hari bulan? 29 hari dalam 3. Kalau Megat buat hari ni, Megat tuliskan dua punya tarikh ke atas. 29 hari bulan 3. Yang pertama, soalan yang pertama, dia bacakan Megat tentang apa Megat? Dia tanya tentang apa? Dan definisi Heimlich maneuver. Tadi Megat bagilah bantu apa definisi Heimlich maneuver. So itu boleh buat kan? Boleh. Nombor 2. Nombor 2 boleh buat tak? Heimlich maneuver. Boleh kan? Boleh. Cuba buat. Heimlich maneuver, kaedah. Kaedah dia apa? Kaedah dia kaedah dia Azilah apa Azilah? Kaedah dia. Kamu buat apa? Tolakan abdomen. Tulis Megat. Tolakan abdomen. Tolakan abdomen. Boleh ya? Yang pertama dia punya kaedah adalah tolakan abdomen. Yang B. Kepada individu apa? So kita buat Heimlich maneuver ni kepada siapa? Tercekik. Dah, tulis kat situ. Tercekik. So Megat dah boleh dapat dah ni. TP2 ni. Azilah, cepat Azilah. Kita buat sama-sama. C. Apa tanda dia? So tanda tadi kamu baca daripada buku teks tadi. Pertama apa? Pegang. Leher. Memegang leher.
dengan kedua belah tangan. Lagi apa keadaan dia? Azila, bagi satu Azila lagi. Cakap. Tidak boleh bercakap. Tidak boleh bercakap ataupun batuk. Lagi apa? Kulit. Dan bibir kebiru. Kulit, bibir dan kuku kebiruan. Kemudian apa dia? Satu lagi. Suka bernafas. Boleh dah. Dah pandai dah Azilah dan Megat. Farid tak tahulah ke mana entah. Yang ini siapa yang dapat jawab soalan nombor 3 ni boleh dapat TP4. So siapa yang dapat jawab soalan ni boleh dapat TP4. Kita cuba sama-sama. Siapa yang dapat jawab ni TP4. Antara Azilah dengan Megat siapa nak cuba? Megat. Dalam keadaan normal, apabila seseorang makan, apa yang berlipat? Tengok dalam buku teks saya tunjuk ni. Apa yang berlipat? Berlipat. Apa yang terlipat? Kat galeri sign ni. Ada jawapan dah. Apa yang terlipat? Traces. Azilah, cuba. Apa yang terlipat? Epiglottis. Epiglottis. Nampak tak? Megat. Epiglottis. Tak nampak pun. Pula. Ni. Ni epiglottis yang terlipat. Teruskan lagi. Epiglottis yang akan terlibat dan salur pernafasan. Apa ayat dia yang sesuai? Dan dia menghalang ke membantu pernafasan? Menghalang salur pernafasan. Makanan akan bergerak ke mana? hidung. Bergerak ke Leher. ni yang cikgu highlight ni. Apa? Makanan akan terus bergerak ke apa Azila? Ke dalam esophagus. apa? Esophagus. Esophagus. B. Jom. Azila, cuba jawab sama-sama Azila. Apabila tercekik, saluran pernafasan akan apa? Tersumbat. Tersekat. Bolehlah. Tersumbat pun boleh. Tersekat lah yang sesuai ya. Disebabkan oleh makanan atau benda asing. Oksigen tidak dapat sampai ke Otak. Salah. Oksigen tidak dapat sampai ke Paru. peparu. Ni ada ayat cikgu kat sini. Peparu. Mana tadi peparu. Disedot dalam peparu. Yang ni Azilah. Nampak? Ni peparu yang cikgu highlight kan ni. Ni peparu. Kemudian keadaan ini akan menyebabkan gas oksigen tidak cukup untuk dihantar ke Otak. Dan boleh menyebabkan ni cikgu highlightkan ni apa? Menyebabkan Kematian. Boleh Megat? Boleh. Nombor 4. Kalau cikgu laju bagi tahu ya. Nyatakan dua kesan jika seorang tercekik dan kaedah Heimlich maneuver tidak dilakukan terhadap manusia. Yang pertama, yang mana? Ada dalam ni sebenarnya. Tapi kau tak nampak je. Yang pertama, otak tidak dapat oksigen. Tulis kat situ, otak tidak mendapat oksigen. Otak tidak mendapat oksigen yang mencukupi
yang mencukupi menyebabkan kerosakan otak. Menyebabkan kerosakan otak. So, apa yang akan terjadi kalau tak dapat oksigen dekat otak? Akan ni. Azila? Akan menyebabkan? Kematian. Ya. Okey. Soalan nombor 5. Jadual di bawah menunjukkan langkah-langkah melakukan kaedah Heimlich manoeuvre. Susunkan langkah-langkah Heimlich manoeuvre mengikut urutan yang betul. Okey. So, saya bagi masa 1 minit. Okey, cuba. Yang mana dulu? Megat. Yang mana satu dia megat? Yang awal mula-mula. Step nombor R. Okey. Berdiri kat belakang bangsa dan bengkokkan. Okey, lepas R apa? P. P. P betul. P. Lepas P? Azila? Sama-sama S. dengan S. Eh. Q dulu. Lepas Q? S. S. Lepas S? T. T. Okay, nombor 6. Lengkapkan pernyataan berikut tentang kaedah Heimlich manoeuvre. Apabila tiada orang berdekatan. Okay, kalau tak ada orang berdekatan, okay, macam mana? Yang pertama. Pakai kerusi. Memanglah pakai kerusi. Jomlah kita jawab soalan nombor 6. Okay. Jika seseorang tercekik dan tiada orang berdekatan, letakkan genggaman tangan kanan di antara Kerusi. Ni. Pusat. Dengan bawah rusuk. Okey, dapat jawab lah. Soalan muka surat 22 ya. Okay, B. Letakkan tangan kiri di mana? Di meja. Ni, tangan kiri ni letak dekat mana? Tangan Tangan kanan. kanan. Atas ke bawah ke tepi ke belakang? Tengah. Atas. Atas. Okay, atas tangan kanan. Okay. C. Azila. Lawan lengkap ni. Okay, C apa? Badan. Buat apa? Dia buat apa tu? Badan nak buat apa badan? Bongkokkan badan. Nak untuk apa? Untuk? Keluarkan. Memberikan? Taklah. Untuk memberikan? Ni. Ni yang cikgu highlight ni. Apa? Untuk berikan? Ni apa yang cikgu highlight kan? Cuba Tekanan. berikan tekanan. Okey, bongkokkan badan untuk memberikan tekanan. Okey, D. Okey, jika tiada tenaga, cari objek separas Meja. pinggang ni. Okey, pinggang. Dalam ni ada jawapan Megat. Okey, separas pinggang. Okey, kemudian nak buat apa ni? Ni. Yang ni cikgu highlightkan ni. Apa ni? E. Tolak badan. Ni cikgu highlightkan ni sayang. Azilah ni. Tolak badan. Tolak kan cikgu highlightkan tolak ke? Mana ni tak nampak. Dah tak nampak. Yang ni Bongkok. Bongkokkan badan dan ni. Tolak. Tolak badan dengan seluruh tenaga. Itu saja kerja kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak. So, kita jumpa lagi kemudian hari. So, nanti insya-Allah kita akan cuba buat soalan sumatif, buku teks dan buku kerja. Okey? So, kita jumpa lagi. Azilah dan Megat, terima kasih kerjasama anda semua. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum.
Boleh, Wassalam, Guru. cikgu. Sampai jumpa lagi.